Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuition online Perlis Mengaji kita teruskan lagi dengan subjek matematik SPM. Okay. Tajuk hari ini ialah penakkulan matematik ya, penakkulan matematik. Sebelum kita teruskan dengan tajuk ini, jadi kita tengok dulu apa dia yang terkandung di dalam tajuk penakkulan matematik. Iaitu ada pernyataan, kita nak bandingkan, nak bezakan sama ada sesuatu ayat yang diberi itu adakah ia pernyataan ataupun bukan. Ya, operasi ke atas pernyataan, ya, nak menyatakan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. Ya, seterusnya pengkuantiti semua atau sebilangan. Seterusnya implikasi dan lagi hujah, ya, hujah berkaitan dengan hujah iaitu premis 1, premis 2 dan juga ada kesimpulan. Dan seterusnya didaksi dan aruhan, ya, untuk kita membuat kesimpulan didaksi atau aruhan. Okey, penakkulan matematik ini adalah soalan bahagian A kertas 2 yang membawa 5 markah. Ya, nanti cikgu akan paparkan contoh-contoh soalan berkaitan dengan tajuk penakkulan matematik. Okey. Jadi di ruang kosong kita kena isikan, ya, persamaan kuadratik mempunyai 2 punca persamaan. Jadi dia akan bagi 2 pilihan, sama ada semua atau sebahagian. Jadi kita nak menentukan sama ada pernyataan ini adalah pernyataan benar atau tidak. Jadi kalau kita nak menjadikan dia pernyataan benar, para pelajar perlu memilih sama ada semua atau sebahagian. Jadi pelajar kena faham bahawa persamaan kuadratik mempunyai 2 persamaan. Jadi untuk menjadikan pernyataan ini benar, pelajar perlu meletakkan perkataan semua. Jadi ini ialah untuk menentukan bahawa pernyataan ini benar, menjadikan pernyataan ini benar. Boleh, ya? Seterusnya kita diberi satu ayat, ya, pernyataan dalam premis 1. Jika M ialah gandaan 6, maka M ialah gandaan 3. Okey. Jadi dia akan bagi juga kesimpulan ataupun conclusion, ya. 23 bukan gandaan 6. 23 bukan gandaan 6. Jadi kita kena isi di tempat kosong. Kita tengok apakah yang sama. Yang sama ialah okey, bukan kita kena ambil sebab tidak ada bukan dalam perkataannya. Di atas premis 1 tidak ada bukan. Jadi yang sama kita buang ataupun kita pangkahkan dia. Maka kita ambil ayat yang ada iaitu 23 bukan gandaan 3. Ya. Jadi para pelajar kena pastikan pelajar menulis dengan betul. Tengok kembali premis 1, jika M ialah gandaan 6, di gandaan 6 ini ada di bahagian kesimpulan. Maka gandaan 6 tidak ada lagi di dalam premis 2. Jadi M ialah gandaan 3. Ya, gandaan 3 ini M kita ganti dengan 23. Maka inilah jawapan yang perlu pelajar tulis. Ya, untuk semua pelajar dapat 1 markah dan 1 markah lagi di premis 2. Okey, seterusnya kita tengok berkaitan dengan implikasi. Tulis 2 implikasi. Ya, tajuk ni para pelajar sepatutnya boleh menjawab kerana di dalam tajuk ini tidak ada banyak pengiraan, ya. Pelajar kena faham apa itu implikasi. Okey, P tolak Q lebih besar daripada kosong jika dan hanya jika P lebih besar daripada Q. Ya, ini ayat yang diberi. Jika dan hanya jika. Okey, sekarang kita tengok apa implikasi yang pertama? Jika. Okey. Kita ambil yang hijau ni. Jika P tolak Q lebih besar dari kosong, maka P lebih besar dari Q. Seterusnya. Ini implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, para pelajar boleh tulis yang terbalik dia. Sekarang kita ambil P tolak Q. P tolak Q di sini. Ya. Dan P lebih besar daripada Q di sini. Jadi kita buat ayat. Jika P lebih besar dari Q, maka P tolak Q lebih besar dari kosong. Itulah 2 implikasi.
para pelajar sepatutnya boleh menulis implikasi dengan betul dan tepat. Kerana soalan ni sangat-sangat mudah ya bagi tajuk SPM yang akan anda lalui nanti. Okey. Setiap implikasi yang berjaya ditulis, anda diberi 1 markah ya. Okey, kita teruskan lagi. Ini diberi 1 pernyataan umum ya, pernyataan umum. Ya, contohnya kita akan buat 1 kesimpulan ya, aruhan, secara aruhan ya yang ini. Okey, cuba kita tengok. Untuk soalan sebegini, kita nak cari sebutan ke N. Ya, sebutan. Dia beri sebutan pertama, 3 dalam kurungan 2 kuasa 1 tambah 1. Dalam sebutan yang kedua, 3 dalam kurungan 2 kuasa 2 tambah 2. Dalam sebutan yang ketiga, kita akan nampak 3 dalam kurungan kuasa 3 tambah 3. Okey, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi pelajar kena salin balik yang ini. 3 ni semua sama. Letak di tempatnya. 3. Okey, dan apa lagi yang sama? Kan, nampak ni 2 pun sama. Jadi kita salin kembali 2. Okey, seterusnya pelajar nampak tanda tambah juga. Sama. Kan, letak kembali di situ. Okey, sekarang apa yang tidak sama? 1, 2, 3. 1, 2, 3 digantikan dengan huruf N. Ya, N for numbers nah. N, jadi kita akan tengok sebutan pertama tadi, kedua, ketiga dan sebutan ke N. Kita akan tulis 3 dalam kurungan 2 kuasa N tambah N. N sama dengan 1, 2, 3, dot, dot, dot. Ya, dot, dot, dot. Kena ditulis. Ini menunjukkan bahawa ada sebutan seterusnya. Ya, ada nombor yang seterusnya. Ya. Okey, jadi pelajar dapat menjawab soalan ini dengan baik. Maka pelajar akan diberi 2 markah. 1 markah untuk sebutan ke N dan 1 markah untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita nak tengok ya pernyataan yang diberikan. 9 ialah nombor perdana dan nombor ganjil. Ini ialah ayat majmuk ya. 9 ialah nombor perdana, 9 nombor ganjil. Jadi yang mana betul, yang mana salah, ataupun dua-dua betul atau dua-dua salah? Kita tengok ya. 9 ialah nombor perdana. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Ya. 9 ialah nombor ganjil. Ini ialah pernyataan benar. Maka 1 benar, 1 tidak benar atau palsu dan 1 benar menjadikan pernyataan ini palsu sebab ia menggunakan perkataan dan. Ya, apabila kita menggunakan perkataan dan, maka kita kena pastikan dua-dua ini benar, barulah dia jadi benar. Okey. Seterusnya, nyatakan akas bagi implikasi berikut. Okey, jadi akas. Sekarang kita diberi 1 implikasi. Okey. Jika X tambah 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 4. Jadi kita nak tulis implikasi ni balik, kita terbalikkan. Ya, ayat mudah saya terbalikkan. Jadi maksud dia kita tulis jika X tolak 4 duduk sini, X tambah 3 duduk situ. X tambah 3 tulis di sini dan X tambah 4 pelajar tulis di sini. Maka jadilah dia akas bagi implikasi yang tersebut di atas. Ya, jika X sama dengan 4, maka X tambah 3 sama dengan 7. Ya, itu markah yang akan diberi. Setiap satu yang betul, kita akan dapat 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok lagi untuk premis 1. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, conclusion ataupun kesimpulan, 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi apa kita nak tulis di sini? Okey, kita tengok nombor genap. Ada nombor genap di sini? Tak ada. Apa yang ada? Dibahagi tepat dengan 2. Jadi dibahagi tepat dengan 2. Yang ni kita tak mau. Okey.
Yang sama kita tak mahu. Kita ambil 8. Ya, 8 ialah nombor genap. Itulah premis yang kedua. Jadi para pelajar sila dapatlah tulis dengan betul. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini kita akan buat satu kesimpulan daripada umum kepada khusus, ya. Okey. Apa kita nak tulis? Tadi cikgu dah pesan nak tulis apa? Cuba tulis sekarang. Semua ni nilai dia yang sama, ambil tulis di sini. Okey. Apa lagi yang sama? Kurungan, ya, kuasa 3. Okey, tambah. Kurungan, kuasa 3 dan tambah. Ini benda yang sama, kena kekalkan. Okey, jadi seterusnya para pelajar boleh menulis nombor. Tengok nombor-nombor ini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi di sini nombor 1, nombor 4 dan nombor 9. Cuba pelajar perhatikan betul-betul. 1, 4 dan 9. Apakah nombor-nombor ini? Ini 1, 1, 2, 4. Ini bermakna 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Maka ini ialah nombor gandaan 2 sempurna, ya. Okey, kita tengok. N di situ, di sini N kuasa 2. Ya, kerana gandaan 2 sempurna, perfect square, ya. Jadi kita tengok N sama dengan 1, 2, 3. Kita tidak boleh ambil N ni sebagai 1, 4 dan 9. Tak boleh, ya. Jadi dia kena 1, 2 dan 3 dan seterusnya lah. Okey, baik. Okey, seterusnya para pelajar, ya. Kita tengok lagi soalan seterusnya. Nyatakan sama ada pernyataan berikut ialah pernyataan benar atau palsu. Kita diberi 2 soalan, ya, 2 pernyataan ini, iaitu set kosong subset kepada set, SET, ya. Dan set 1 ni, ya, 1 dalam sini adalah subset kepada 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3. Okey, untuk yang B, rajah 7 menunjukkan 3 corak pertama dalam satu jujukan corak-corak. Ini soalan SPM yang pernah keluar, ya. Diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 20 cm. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Bagi luas kawasan tidak berlorek. Seterusnya, hitung luas kawasan tidak berlorek untuk corak ke-5. Okey, cuba kita tengok satu persatu. Okey, baik. Kita nak menyatakan sama ada pernyataan ini benar atau palsu. Yang pertama, set kosong subset kepada set. Betul kan? Okey, jadi pernyataan ini benar ataupun true. Ya. Pelajar tidak boleh menulis betul atau salah, ya. Dia mesti benar. Ya, benar. Okey, yang kedua, benar. Ya, benar dan boleh juga jadi palsu. Boleh, ya. Ini 1 subset kepada 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3. Ya, jadi dia boleh jadi benar dan boleh jadi palsu. Okey. Seterusnya. Okey. Rajah 7 ini menunjukkan 3 corak pertama daripada satu jujukan corak-corak. Okey, cuba kita tengok dalam gambar rajah ini. Satu saja bulatan, ya. Dalam kotak ni, dalam square ni ada satu saja bulatan. Dalam segi 4 ni ada 4 bulatan. Dalam segi 4 yang besar ni ada 9 bulatan, ya. Jadi setiap diameter bulatan ialah 20. Diameternya 20. Diameter ialah 20. Maka jejarinya ialah 10. Yang hijau ni ialah diameter, ya. Jadi 20, jadi panjang sisi segi 4 sama ni juga 20. Okey, kalau situ 20 maka sini okey, yang pertama 20 kali 20
Ya, untuk kawasan blorek tolak dengan pi J kuasa 2. Pi kali 10 kuasa 2. Jadi yang ini ada 4. Ya, 4. Yang ni ada 9 bulatan. Ada 4 bulatan, ada 9 bulatan. Maka kita akan buat satu conclusion, iaitu apabila dia 1, kita darab dengan 1 kali 400 tolak 100 pi. Yang kedua, dia ada 4 bulatan. Maka 400 tolak 100 pi. Kalau dia ada 9 bulatan, ya, 9 bulatan, 400 tolak 100 pi. Katakanlah, ya. Maka kita akan tulis apa? Ini nombor 1, 4 dan 9 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Iaitu 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Maka kita kena tulis N kuasa 2. Ya, N kuasa 2 iaitu N kuasa 2 darab. Darab macam tadi kita darab 400 tolak 100 pi. Itu satu kesimpulan umum kita boleh buat. Okey, seterusnya kita nak hitung luas kawasan tidak berlorek untuk corak kelima. Yang ni pertama, ni corak kedua, corak ketiga, corak keempat, corak kelima. Maka kalau corak kelima, kita tulis 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2. Sebab itu dia jadi 25. 5 kuasa 2 jadi 400 tolak 100 pi. Ataupun, yang ni jawapan dia lah. 25 darab 400, 25 darab 100 darab pi. Maka 2142 tolak 2150. Ya. Yang ini tadi satu markah untuk N kuasa 2 dalam kurungan 400 tolak 100 pi. Dan N 1, 2, 3, satu markah ya lagi. Jadi 2 markah. Dan satu markah lagi apabila anda dapat menghitung luas kawasan tidak berlorek untuk corak kelima. Okey. Okey, seterusnya. Para pelajar sila tengok ya, yang ni nampak kecil lah sikit. Tapi asal nampak ya. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Negatif 5 ialah nombor perdana. Negatif 5 ialah nombor perdana. Okey, ingat ya, negatif 5 ialah nombor perdana ke nombor apa? Okey. Hasil darab suatu nombor genap dan suatu nombor ganjil ialah satu nombor genap. Kita tengok ya, negatif 5 ialah satu nombor perdana. Adakah itu benar? Negatif 5 ialah nombor negatif. Dia bukan nombor perdana. Jadi jawapan ini adalah palsu. Ya, pernyataan ini adalah palsu. Seterusnya, hasil darab satu nombor genap. Okey, kita ambil nombor genap 2 lah, senang ya. 2 dan satu nombor ganjil, katalah 5. 2 darab 5, 10. Ialah nombor genap. 3 darab 2, 6. Nombor genap juga. Maka jawapannya menjadi benar. Hasil darab satu nombor genap dan satu nombor ganjil ialah satu nombor genap. Ya, jadi pelajar kena ada pengetahuan sedia ada yang kita belajar dulu masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ya. Jadi lebih memudahkan untuk para pelajar menjawab soalan ini. Okey, seterusnya kita nak melengkapkan hujah. Conclusion ataupun kesimpulan telah diberikan. Ya, X sama dengan 3. Premis 2 juga telah diberikan. 2X tambah 1 sama dengan 16. 2 kuasa X tambah 1 sama dengan 16. Okey. Jadi kita tengok balik bagaimana nak tulis premis 1. Jadi kita ambil jika. Jika, maka. Jika yang premis 2 sama dengan 16 ni, jika 2x kuasa 2 kuasa x tambah 1 sama dengan 16, maka x sama dengan 3. Okey. Ini kira soalan yang mudah lah ya. Para pelajar patut boleh menguasai tajuk ini dengan baik. Rajah 5 menunjukkan 5 poligon sekata dan sudut luaran bagi poligon tersebut. Okey, untuk poligon sekata kita telah belajar di dalam tingkatan 3 ya, sudut peluaran, sudut pedalaman. Jadi untuk poligon sekata
para pelajar mesti tahu bagaimana nak dapat sudut di sini. Ya. Jadi buat kesimpulan secara arohan tentang sudut luaran sebuah poligon sekata. Jadi kita nak buat kesimpulan secara arohan tentang sudut luaran sebuah poligon sekata. Okey, tengok yang ni ya. Jadi satu sudut peluaran, jumlah sudut peluaran apapun bentuk poligon ialah 360. Ya, apapun bentuk poligon itu, jumlah sudut peluarannya adalah 360. Jadi bagaimana kita nak kira ni? 120 dapat macam mana? Kita kira 360 bahagi 3. Dapat 120. 360 bahagi 4. Dapat 90. 360 bahagi 5. Dapat 72. 360 bahagi 6. Dapat 60. Dan 360 bahagi. Ya, bahagi. Sudut ni kita tak tahu berapa. Ya. Jadi dapatlah nilai sudut dia. Jadi apa dia? Kita nak kena kata 360 bahagi dengan N. 360 per N. N ialah bilangan sisi dia. Tadi cikgu sebutkan 360 bahagi 3 sebab dia segi 3 sama. 360 bahagi 4 sebab dia segi 4 sama. 360 bahagi dengan 5 sebab dia ialah pentagon. Ya, pentagon 5. Heksagon 6. Okey. Jadi N ialah 3, 4, 5, 6, ... Kenapa tidak dimulakan dengan 1? Kenapa kita mula dengan 3? Ya, sebab poligon ialah bentuk dua matra tertutup. Ya, tertutup. Jadi dia mula dengan 3. Kalau 2 mana nak main garisnya? 1 tak ada lah, tak ada sisi. Jadi ada 1 garisan. Ya, jadi 3, 4, 5, 6. ... Ya. Okey, kita teruskan lagi. Ya, itu 1 markah, 1 markah, 1 markah, yang ni 2. Kerana 360 per N 1 markah dan 1 markah lagi N sama dengan 3, 4, 5 dan 6. Ya, ... Jangan lupa ya tu. Okey, teruskan lagi. Kita teruskan lagi dengan ayat. Ya, diberi satu pernyataan majmuk. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. 2 lebih besar dari 3. Kalau yang ni tanya budak kecil pun dia tahu 2 lebih kecil dari 3. Ya. Dan negatif 2 kuasa 3 sama dengan negatif 8. Kalau ada sedikit pengiraan begini, kalau pelajar tak yakin, boleh guna kalkulator. Ya, maka 2 lebih besar dari 3 itu adalah pernyataan yang tidak benar. Dan negatif 2 kuasa 3 sama dengan negatif 8 ialah pernyataan yang benar. Dia dihubungkan oleh perkataan dan. Sekiranya dihubungkan oleh perkataan dan, maka para pelajar perlu memastikan bahawa kedua-dua ayat ini benar, barulah jawapannya jadi benar. Ya, jadi sekarang jawapan menjadi palsu. Ya, kerana 2 lebih besar dari 3 adalah pernyataan yang salah. Boleh ya para pelajar? Okey. Kita teruskan lagi. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey. A lebih besar dari B. A lebih besar daripada B jika dan hanya jika A tolak B lebih besar dari kosong. Jadi kita nak tulis 2 implikasi. Implikasi yang pertama, okay, kita buang jika dan hanya jika. Sebab implikasi dia ada jika maka. Ya, jika maka. Okey. Jika A lebih besar dari B, maka A tolak B lebih besar dari kosong. Jika A lebih besar dari B, maka A tolak B lebih besar dari kosong. Itu pernyataan yang
Implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika A tolak B lebih besar daripada kosong, maka A lebih besar dari B. Jadi setiap satu kita dapat 1 markah. Bagi untuk kita menulis 2 implikasi ini, apabila pelajar ingin menulis implikasi, pelajar perlu menyalin pernyataan yang diberi itu tanpa meninggalkan apa-apa jua perkataan, jangan tinggal walaupun satu perkataan. Jadi hendaklah menulis dengan betul, tepat seperti dalam pernyataan yang diberi. Okey. Seterusnya, jadual 6. Jadual 6 menunjukkan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri bagi beberapa poligon sekata. Kita tengok ada beberapa poligon sini, ada 3 bentuk poligon. Kita tengok berapakah bilangan sisi yang ini. Dia ialah segitiga, maka bilangannya adalah 3. Pelajar kena ingat bila kita belajar masa di tingkatan 3 berkaitan dengan poligon sekata, kita telah diajar, kita telah diajar dan kita telah belajar bahawa bilangan sisi adalah sama dengan bilangan paksi simetri bagi poligon sekata. Kalau tak sekata tak boleh. Jadi bila dia poligon sekata, maka bilangan sisi adalah sama dengan bilangan paksi simetri. Jadi kita tengok yang ni bilangan sisi dia 3, yang ni 4 dan yang ini ialah pentagon 5 sisi dia. Jadi paksi simetri juga sama. 3, 4, 5. Jadi buat satu kesimpulan secara arohan dengan melengkapkan pernyataan di ruang jawapan. Jadi kita apa yang kita boleh buat? Benda ni sama. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Jadi apa kita nak tulis? N sama dengan N. Ini N sajalah. N. Jadi N sama dengan 3, 4, 5. N tu ialah bilangan sisi. Jadi yang ini adalah slide terakhirlah untuk tajuk penaklukan matematik. Jadi para pelajar kena ingat balik, tajuk penaklukan ni ialah tajuk yang paling mudah dalam soalan SPM. Jadi pelajar perlu boleh menjawab dan dapat 5 markah. Jadi untuk mendapat A+, kita kena bagi dapat markah penuh. Kena ingat balik apa itu pernyataan, apa itu hujah, operasi ke atas pernyataan, deduksi dan aruhan, implikasi dan pengkuantiti. Jadi cikgu harap para pelajar dapat menguasai tajuk penaklukan matematik. Tajuk tingkatan 4. Baik, seterusnya cikgu teruskan dengan tajuk kebarangkalian. Tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Kita tengok di dalam tajuk kebarangkalian ni ada uji kaji, ada uji kaji, iaitu satu proses yang membolehkan kita memperoleh keputusan. Kita dapat satu keputusan. Kita perlu buat uji kaji, Kesudahan, iaitu keputusan bagi satu uji kaji ialah satu kesudahan yang mungkin. Bila disebut kesudahan yang mungkin, itu ialah keputusan bagi uji kaji yang diadakan. Boleh kita teruskan lagi. Ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi uji kaji, diwakilkan dengan tata tanda set atau S. Sampel. Jadi dia ditulis beginilah keadaan menulisnya. Probability ataupun kebarangkalian bagi A ialah bilangan bilangan kesudahan bagi A per dengan bilangan ruang sampel. Para pelajar dapat untuk tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian ni juga ialah tajuk yang agak mudah kalau pelajar dapat menguasainya.
Okey, untuk soalan kebarangkalian biasanya markah yang diberi ialah 6 markah. Kita teruskan, kita bagi satu soalan ya. Rajah di bawah menunjukkan 3 biji bola pimpong. Dia berlabel huruf di dalam kotak A dan 4 kad berlabel nombor di dalam kotak B. Okey. Kita tengok ada 2 kotak ya. Jadi yang ni cikgu nak tunjuk sikit ya. Dia ada 2 kotak. Okey, ada kotak A. Tajuk kebarangkalian dululah ya. Okey. Untuk kotak A dia ada K M N. Okey, untuk kotak A ya, kotak A ni. Boleh ya? Untuk kotak B, dia ada pula lagi satu kotak iaitu 1 2 3 4. Yang ni ada kotak B. Okey, kita ada kotak A dan kita ada kotak B. Okey, jadi kita ambil soalan dia kata sebiji bola pimpong dipilih secara rawak dari kotak A dan kemudian satu kad dipilih secara rawak dari kotak B. Okey, sekarang di kotak A ni ada bola pimpong. Yang ni ada kad. Okey. Jadi kita boleh menggunakan 2 kaedah. Ya, satu kita boleh gunakan kaedah jadual. Okey. Dan satu lagi kita boleh gunakan gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok. Jadi kalau pelajar tengok kita menggunakan kaedah jadual ya. Jadi kita boleh tulis jadualnya. K. Okey, K M dan N. Okey, satu lagi kita ambil nombor 1 2 3 dan 4. Maka para pelajar akan nampak ya. Jadi kita ambil ini ialah jadual ya, jadual dia lah, untuk jadual. Okey, jadi pelajar akan ambil di kotak A dulu. Kotak A kita ambil huruf apa ni? Huruf A, huruf K. Jadi kita akan tulis K1, K2. Boleh? K3. Ya? K4. Kita tulis sampai habis. M1, M2, M3, M4. Okey, seterusnya kita tulis lagi N1, N2, N3 dan N4. Ini dipanggil kaedah jadual. Ya, para pelajar? Baik, cikgu tunjuk juga kaedah untuk menggunakan gambar rajah pokok. Ya, untuk gambar rajah pokok. Okey, baik. Untuk gambar rajah pokok kita akan ambil dari kotak A dahulu. Jadi kotak A, K, M dan N. Okey, daripada kotak B kita ambil kad. Ada 4 semua. 1, 2, 3, 4. Kad itu bernombor 1, bernombor 2, bernombor 3 dan 4. Okey, sekarang kita ambil huruf M pula. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 juga. Dan kita ambil huruf N. Okey, cikgu tulis bawah sikit ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka kesudahannya kita akan tulis sama macam tadi juga ya. K1, K2, okey. K3, K4. Boleh ya? Lepas itu cikgu terus lagi. Kita akan tulis M1, okey. M2, okey. M3 dan M4. Boleh? Seterusnya kita tulis lagi. N1, N2,
N3, N4. Tak cantik dah hujung ni. Ya. Okey, tak apa. Okey, baik. Seterusnya kita kata dia ada soalan dia. Okey, apa soalan kata? Kita tengok ni soalan dia. Ini kita panggil ruang sampel. Jadi untuk kotak A dan kemudian kita ambil daripada kotak B, semuanya ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semuanya. Kalau pelajar tengok sini ada 3, sini ada 4, maka 4 kali 3 jawapannya ialah 12. Itu untuk menulis ruang sampel. Ya. Baik, cikgu tunjuk balik. Okey, tadi ruang sampel kita tulis kaedah. Okey, menggunakan kaedah jadual, ya, kaedah jadual. Gambar rajah pokok cikgu tak tunjuk, ya, dah tunjuk di tadi. Okey. Seterusnya kita nak pilih jawapan. Okey, ini pelajar akan diberi 2 markah untuk ruang sampel. Okey. Seterusnya, 1 bola dilabel dengan K dan 1 kad dilabel dengan nombor genap dipilih. Jadi kita kena tengok siapa itu huruf K dan siapa itu nombor genap. Okey, baik. Jadi kita tengok dalam jadual ini yang mana huruf K. Jadi huruf K line ni semua huruf K. Itu semua huruf K. Dan di manakah nombor genap? Nombor genap ialah ruangan ni. Dan yang ini 2 dan 4. Jadi yang mana memenuhi kedua-dua syarat iaitu dan. Nombor genap dan nombor 2. Ya, nombor genap dan juga huruf K. Jadi nombor genap dan huruf K ada 2 sahaja iaitu K2 dan K4. Boleh ya? Jadi jawapannya ialah 2 per jadi jawapannya ialah 2 per 12. Ya? Boleh? Okey. Okey, K2 dan K4 maka jawapannya ialah 2 per 12. Pelajar tidak perlu mempermudahkan pecahan ini. Tinggalkan begitu sahaja, pelajar akan mendapat markah penuh. Juga ya, kalau pelajar permudahkan pastikan ianya betul 1 per 6. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. 1 bola dilabel dengan M atau 1 kad dilabel dengan nombor ganjil dipilih. Okey, sekarang kita tengok ya. Ada 1 kad dilabel dengan huruf M. Okey, dia sebab menggunakan perkataan atau. Apabila menggunakan perkataan atau, pelajar perlu mengambil kesemua yang ada huruf M dan yang ada nombor ganjil. Jadi kalau pelajar tengok di sini. Okey, sebelum cikgu tunjuk jawapan penuh. Okey, yang mana ada huruf M, jadi di ruang yang ada M, semuanya kena ambil. M1, M2, M3 dan M4. Jadi pelajar kena ambil. Okey, pelajar akan ambil M1, M2, ya, M3, M4. Okey, pelajar ambil M1, M2, M3 dan M4. Dan satu lagi syarat ialah nombor ganjil. Nombor ganjil, barisan nombor ganjil ini nombor 1, barisan nombor 1 dan barisan nombor 3. Jadi para pelajar boleh ambil semua. Iaitu kita baca semula K1. Okey, K1, M1. Kita tulis dulu M1, N1. Okey. Lepas tu kita ambil K3, M3 dan juga N3. Okey, jadi kita kena ambil syarat dia mesti ada huruf M dan ada nombor ganjil. Tapi kita kena pastikan betul-betul ada yang berulang. M1 berulang, tak boleh ambil. M3, jadi M3 berulang juga tak boleh ambil. Jadi berapa jawapan dia sekarang?
Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Adakah yang sama? Ya, 8/3. Jadi tengok. Ini kepada pelajar yang rindukan tulisan cikgu ya di sekolah. Boleh tengok yang bertulis tangan. Okey, kita tengoknya M1, M2, M3, M4 and M1, K3, M3, N3. Okey. Jadi kita potong yang sama. Jadi jawapan dia jadi 8/12. Yang sama jangan ambil. Kalau ambil pun jadi salah. Bila salah di atas maka jawapan anda juga pasti akan salah. Jadi dapatlah markah kamu 2. Boleh ya pelajar? Okey, kita tengok lagi. Ada pelajar, selalunya pelajar lelaki menguasai sepenuhnya. Selalunya pelajar lelaki boleh membuat kebarangkalian ini dengan baik ya. Tajuk ini. Okey, baik. Kita tengok. Rajah 10.1 menunjukkan cakra dengan 4 sektor yang sama besar dan 1 penunjuk tetap. Setiap satu sektor masing-masing dilabel dengan pemanas air H lah, pemanas air, ketuhar K, televisyen T dan setrika J. Ya. Rajah 10.2 menunjukkan sebuah kotak yang mengandungi 3 keping baucer tunai. RM10, RM20 dan RM50. Banyaknya duit kan? Jadi seorang pelanggan bertuah di sebuah pasaraya diberi peluang untuk memutar cakra sekali dan kemudian membuat 1 cabutan baucer tunai daripada kotak itu. Okey, jadi kamu pergi pasaraya ya, masuk-masuk je dia kata okey putarkan. Lepas tu ambil pula duit. Ya, senaraikan ruang sampel bagi gabungan hadiah yang boleh dimenangi. Jadi kamu tengok dia ada 4 sini dan 3 duit sini. Jadi jawapannya mestilah ada 12 lah ruang sampel dia ya. Ada 12 sepatutnya lah. Okey. Jadi kita tengok ruang sampel dia H10. Ambil putar dapat H10. Dapat pula 10 K. K10. T10 sebab dia putar dulu ya baru dia ambil duit. Jadi kena tulis H10, K10, T10, J10. Seterusnya kita tulis H20, K20, T20 dan J20. Seterusnya H50, K50, T50 dan J juga 50. Yang ini kita panggil ruang sampel. Pelajar kena pastikan dia ada 12 ya. 3 kali 4. Ya. Tak payah kira lah. Sebab kita boleh kali terus je kan. Yang ni 4, yang ni 3. Jadi jawapannya ada 12 ruang sampel. Dapat 2 markah. Kan? Jadi teruskan lagi. Okey, daripada situ. Okey. Pelanggan itu memenangi sebuah televisyen atau voucher bernilai 50. Maksud dia, pelanggan ini, dia kena memenangi sebuah televisyen. Televisyen tadi huruf T. Atau voucher bernilai RM50. Ya? Jadi yang mana ada huruf T, pelajar kena ambil. Okey. Ya? Memenangi sebuah televisyen. Okey. Okey, jadi yang ada T, televisyen ambil. Dan juga yang ada 50 ambil. Jadi 50 ada 1, 2, 3, 4. Televisyen ada 2. Maka jawapannya 6/12. Ingat ya, apabila atau para pelajar kena ambil kedua-dua syarat yang diberikan. Ada sebuah televisyen, maksud dia ada huruf T. Atau voucher tunai bernilai RM50. Ya? Seterusnya, okey, itu 2 markah. Okey, cikgu kopi jawapan di sini ya. Pelanggan itu tidak memenangi pemanas air dan voucher tunai. Pemanas air dia tak menang. Voucher tunai pun tak menang. Pemanas air pun dia tak menang. Jadi pemanas air huruf apa? Huruf H. Dan voucher 20. Jadi H20 ni dia tak menang. Jadi apa yang dia menang? Jadi mana pelajar nak letak jawapan?
Bila yang tu saja yang dia tak menang, jadi hak lain dia menang. Jadi semua tadi ada 12, kita buang satu maka dia akan jadi kita buang satu maka dia jadi 11/12. Pelajar tulis betul-betul. Ya, sayang saya kalau salah. Sebab soalan ni mudah ya, soalan SPM. Okey. Okey, pelanggan tidak menangis. Okey, baik. Untuk tajuk ni sebelum kita ke slide seterusnya ya. Jadi cikgu nak pesan untuk tajuk ni pelajar kena faham berapa banyak ruang sampel dia kena ada. Ya. Okey, macam tadi kita kata dia ada 12 ruang sampel kan? Okey, ada 12 ruang sampel. Dan pelajar kena tahu kenapa apabila dia menggunakan perkataan atau kena ambil dua-dua syarat. Okey, ambil dua-dua syarat. Dan yang kedua pelajar kena tahu ialah dan. Apabila dia berguna dan, pelajar kena memenuhi kedua-dua syarat. Kalau tadi atau ada dua syarat, salah satu kena, kita dah boleh ambil. Ya, sekarang dua-dua syarat kena dipenuhi. Okey, baik. Jadi ini tajuk kebarangkalian ya. Jadi kita tengok lagi untuk kertas 2 bahagian A, tajuk-tajuk yang telah kita pelajari selama 4 slot tuition online ni ya. Jadi kita tengok iaitu tajuk set ya, tajuk set graf ketaksamaan telah kita bincangkan ya. Garis dasar dalam 3 dimensi kita belum belajar lagi ya. Okey, pepejar geometri 2. Pepejar geometri 2 kita dah ulang kaji, dah belajar dalam tuition online ni. Okey, persamaan linear serentak 2, persamaan linear serentak ya. Okey, telah dipelajari. Penakkulan matematik pada hari ini kita telah belajar tajuk penakkulan matematik. Persamaan kuadratik juga kita telah pelajari dalam slot yang lepas ya. Okey, matriks juga telah dipelajari. Okey, garis lurus. Yang ni belum belajar lagi. Kebarangkalian 2. Hari ini tadi cikgu dah pesan ya, beberapa pesanan-pesanan berkenaan dengan tajuk kebarangkalian 2. Seterusnya tajuk bulatan 1 ya telah kita pelajari. Dan akhirnya kecerunan dan luas di bawah graf ni tajuk tingkatan 5 belum dipelajari lagi ya. Okey. Baik, kalau pelajar tengok kita ada 11 soalan bahagian A dan 1 2 3 4 5 6 7 8 telah kita belajar dalam 4 slot yang lepas ni ya. Jadi tinggal lagi yang bergaris yang berwarna biru ni ya, biru ya. Biru ini yang kita belum pelajari. InsyaAllah lah kalau ada masa kita boleh teruskan lagi dengan tajuk-tajuk yang ini ya. Jadi para pelajar kena ingat untuk kertas 2 bahagian A ada 52 markah. Bahagian B ada 48 markah. Jadi pelajar untuk mendapat A+, pelajar perlu menguasai kedua-dua kertas 1, kertas 2 bahagian A dan bahagian B. Ya. Jadi cikgu rasa setakat itu saja dulu. Jadi semoga para pelajar dapat belajar dengan penuh ketenangan dalam musim PKP ini dan dapat ulang kaji, jangan membuang masa. Banyak program-program di YouTube yang pelajar-pelajar boleh ikuti ya, boleh bertanya dengan cikgu-cikgu anda di sekolah ya. Dengan itu saya Cikgu Mazirah binti Muhammad mendoakan semoga anda berjaya dalam SPM 2020, SPM 2020. Jadi para pelajar sila duduk di rumah, stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners, perlis mengaji.
Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.